Subhanallah, 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 subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. InsyaAllah kita tambahkan keberkatan dalam majlis ilmu kita pada malam ini dengan kita rafa'kan doa khusus orang yang hadir, yang duduk dalam majlis ilmu insyaAllah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami yang kau pilih dapat hadir dalam kuliah maghrib di Masjid At-Taqwa pada malam ini. Ya Allah, ilman nafi'a, ilmu yang memberi manfaat ke atas kami. Ya Allah, wa rizqan tayyiba, rezekikanlah pada kami rezeki yang baik-baik. Ya Allah, sentiasa dapat terpilih, dapat hadir, dapat solat berjemaah di masjid ini, sentiasa terpilih, dapat hadir, dapat duduk-duduk dalam majlis ilmu seperti ini, dan mudah-mudahan kami mudah memahami dengan ilmu disampaikan. Ya Allah, wa amalan mutaqabbala, dan jadikanlah seluruh amal ibadah kami, termasuklah solat fardu maghrib berjemaah yang baru saja kami laksanakan, adalah di antara ibadah-ibadah yang semuanya makbulah, ibadah yang kau terima. Ya Allah, tidak ada satu pun ibadah yang telah, yang sedang dan yang akan kami laksanakan ibadah yang kau tolak. Ya Allah, Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Medang sore mangan bihun, letak sambal kerang sedap dimakan. Tuan-tuan, kuliah malam ini bertajuk nasihat untuk mereka yang sudah berusia 50 tahun. Kena ada sesuatu yang kena kurang dan kena banyakkan, insyaAllah. Baik yang dikasihi, yang dihormati Tuan Nazir serta para pegawai Masjid At-Taqwa, saf kepimpinan masyarakat, Tok Ketua Kampung serta JPKK, muslimin muslimat rahimakumullah, sahabat-sahabat calon-calon syurga Allah sekalian insyaAllah. Amin. Pertamanya dan selamanya kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ya, walaupun tajuk malam ni kita khususkan kepada mereka yang telah berusia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ke atas. Tetapi lebih afdalah juga yang mereka yang belum sampai umur 50 turut sama untuk mendengar tausiah nasihat ini daripada para alim ulama, yang pastinya mereka yang belum berusia 50 tahun ke atas belum lagi melakukan kekhilafan seperti yang mereka yang telah berusia 50 tahun ke atas. Sebagaimana yang telah disebut dalam kitab An-Nasaikhul Ibad, Syekh
Muhammad Nawawi, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani menyatakan bahawa adalah baik orang tua datang ke masjid, dah tuhak-tuhak, istuak-tuak, mari masjid, kafe fotoan, kan bagus, ramai. Sebab itu majoriti kat masjid, kat surau, kat rumah Allah, orang tua bagus tuan-tuan. Tetapi adalah lebih baik orang muda yang memenuhi masjid. Maksudnya samalah lebih kurang umur 50-60 tahun ni tempat yang afdal kat masjid lah. Sebab itu tuan-tuan, dalam menyentuh tentang perkara ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, a'zarallah ila mri'im akhara ajaluhu hatta ballaghu 60 sanah. Nabi nak ingatkan pada kita semua yang berbunyi nasihat baginda Nabi ini, a'zarallah, Allah telah menghilangkan keuzuran, ilam ri'im, pada sesiapa akhara ajaluhu, yang telah ditakhirkan ajalnya. Maksud ditakhirkan ajalnya, maksudnya dipanjangkan umurnya. Hatta balagh 60 sanah, sehingga umurnya mencecah 60 tahun. Bermula nasihatnya 50, tapi umur 60 Allah dah tak terima lagi keuzuran. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam mensyarahkan ayat ini, tuan-tuan, menyatakan bahawa Allah menghilangkan keuzuran itu bermaksud Allah tak terima lagi lah alasan. Umur 60 masih lagi tak kelihatan di Masjid At-Taqwa contohnya. Umur 60 orang jekong menaik nak majlis ilmu, tak nampak lagi duduk-duduk dalam kuliah-kuliah, dalam tazkirah dan sebagainya. Tidak memandang lagi ke arah wawasan akhirah, masih lagi hubud dunia, hubul mal, hubul syahwat, masih lagi cintakan harta, cintakan nafsu. Maka dah tak terima alasan lagi dah. Begitu juga Imam Al-Khaitabi menyatakan bahawa yang dimaksudkan tak terima alasan, kalau dulu barangkali, ya Allah kami sibuk lagi, ya Allah, orang sempat maring masjid, ya Allah, sebab nak hantar anak ke sekolah, nak kejar waktu pejabat, nak punch card, takut nanti punch card merah kena tindakan tata tertib. Biarlah punch card pergi masjid lambat tak apa, punch card ke pejabat jangan merah. Faham tak faham tu? Dia lebih risau punch cardnya merah kerana apa, tidak on time. Dia tak risau pasal apa, kalau pergi masjid lewat, sembahyang lewat, tak on time pun tak apa. Pasal apa? Sibuk dengan hal kerja lagi. Ya Allah, aku tengah nak besarkan anak-anak, nak sekolahkan anak-anak. Tapi rata-rata tuan-tuan, umur 60 tu umur dah besar. Umur dah pencen. Minta-minta lah. Pihak kerajaan janganlah lagi lanjutkan, dah usia lagi, nak dengar-dengar nak drag lagi sampai umur 75. Retek batok. Esek ngejar dunia sampai ketua, bila lagi nak bekerja akhirat. Cukuplah tu ngam-ngam cantiklah umur 60, tahap siling umur pencen dah tuan-tuan. Sebab apa? Takut-takut kita tak sempat lagi buat kerja akhirat, sibuk lagi buat kerja dunia. Sedangkan Allah sebut tadi, a'zarallah ila mri'im akhara ajalahu hatta balaghu 60 sana. Allah dah tak terima lagi alasan keuzuran, dah tak terima lagi dah tuan-tuan. Masya-Allah. Sebab itu tuan-tuan, para alim ulama melihat perkara ini, start umur 50
Start umur 50 ni dah kena kurang-kurangkan. Bukan sekadar semuanya kena kurang, tetapi ada sesuatu yang kena banyak-banyakkan. Bukan umur 50 ni semua kurang semua, tapi ada yang kena setempat kena banyak-banyakkan. Pasal apa tuan-tuan? Melihat kepada kata Syekh Fudail bin Iyad, seorang ulama sufi, kalau kamu telah berusia 50 tahun, bermaksud kamu telah berjalan menuju ke Tuhanmu semakin hampir. Maka isilah di penghujung usia-usia senjamu dengan kebaikan, dengan kemakrufan. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosamu. Kata Fudail bin Iyad, tuan-tuan, merujuk umur 50 tu dah umur senja. Umur senja tu maksudnya apa, tuan-tuan? Kalau ibaratkan keadaan cuaca senja. Senja kan dah redup, dah nak petang, waktu dah nak hampir maghrib. Kalau orang lahir, barangkali waktu syuruk lah, terang. Bocah-bocah umur 10 tahun, waktu yang paling tinggi kemuncak tengah hari pukul 12, waktu remaja. Orang dewasa waktu zuhur. Tuan-tuan ya, umur 40 dah waktu asar. Umur 50 dah nak maghrib, dah nak petang. Umur 60 lepas maghrib. Sopo sang umur 70 wis isyak meh merepet, meh merem, tuan-tuan. Tengok ni cantiknya ulama-ulama, tuan-tuan, menggambarkan, mentamsilkan bahawa umur kita dengan keadaan waktu. Waktu senja ni umur 50 lah, tuan-tuan. Kata Syekh Fudail bin Iyad, bermaksud perjalananmu menuju Tuhanmu sudah semakin hampir. Isilah dengan kemakrufan, kebaikan. Mudah-mudahan Allah ampunkan bagi sisa kehidupanmu itu, dengan Allah ampunkan dosa-dosamu yang lalu. Baik, maka ulama telah menggariskan, tuan-tuan, beberapa perkara yang kena kurang dan beberapa perkara yang kena banyakkan. Kalau kita sempat 10 perkara, kalau lebih kita tambahkanlah, tuan-tuan, insya-Allah. Baik, yang pertama, start dah bila dah berusia 50 tahun, kurangkanlah makan, banyakkanlah berlapar. Apa rasionalnya, tuan-tuan? Apa dia punya kebenaran tentang seruan nasihat para ulama ini? Pada sudut kesihatan, organ dalaman kita, tuan-tuan, dah bekerja 50 tahun. Masih lagi nak sama waktu umur 50 tahun macam kita badok, macam umur waktu muda. Dah tak boleh, tuan-tuan. Dia kena slow. Itu secara alami, secara naturally. Dalam maksud yang lain, secara sunnatullah. Sebab itu dah kena perlahan-lahankan. Sebab itu Allah tarik satu persatu. Tanpa kita sedari, secara sunnatullah, secara alaminya, tuan-tuan, sebenarnya Allah dah bagi signal kita. Dah umur 40 tak boleh minum Nescafe, minum teh. Dah keras lah, Ustaz, ni tengkuknya rasa keras lah. Kemudian Allah bagi campakkan gaut, seafood, kacang-kacang dah tak boleh makan. Bagi lagi, wali'udzubillah, 3 serangkai kencing manis, nasi pun tak boleh nak makan. Maksudnya apa? Allah dah tarik sikit-sikit. Maksudnya memang sunnatullah, Allah nak beritahu pada kita, umur dah 50 dah kena kurangkan makan, banyakkan berlapar, lebih baik banyakkan berpuasa lah. Umur 50 dah start lah, sekurang-kurangnya paling minima puasa yaumil bid, 3 hari di pertengahan pada setiap bulan hijrah kalender Islam, 13, 14, 15. Mampu lagi Isnin Khamis, tambah lagi lah. Dah kurang-kurangkan lah, tuan-tuan.
Ini secara naturalnya tuan-tuan. Dulu waktu muda, tuan-tuan makan rempeyek, kacang, minum air tebu gigit ya tuan-tuan. Ketentuan Allah, sunnatullah, Allah dah gugurkan dah giginya. Masih boleh ke makan air tebu dengan gigit? Tak boleh tuan-tuan. Cari apa? Lengkong, kuih puding jagung. Main dia kuih dia. Kenduri-kenduri pun cari yang lembut. Makan kemam kemalek. Maksudnya apa? Allah nak bagi tahu secara alami, secara sunnatullah, dah kurang-kurangkan dah, tinggalkan dah. Bila uban dah berterabur, mata dah kabur, pipi dah kendur, gigi dah gugur. Dulu boleh makan kacang, sekarang banyak makan bubur. Makannya pun tersembur-sembur. Pasal apa? Tak ada pagarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangkan tidur, banyakkan qiyam. Tuan-tuan sedar tak? Start umur 50, karena tuan-tuan, secara sunnatullah, secara alami, tuan-tuan kejap-kejap bangun. Kejap-kejap nak kena kencing. Betul tak tuan-tuan? Sebenarnya Allah nak rezekikan kepada kita, malaikat kejutkan ni hamba aku ni. Untuk qiyam. Alang-alang dah kencing tu ambil wudu, tahajud. Tapi kalau dah mengantuk sangat tak sempat tuan-tuan, sebab itulah kata ulama, sekurang-kurangnya bacalah 4 zikrullah ini, pahalanya menyamai kita seolah-olah qiyam sepanjang malam. Apa dia tuan-tuan? Kita dah terkejut tuan-tuan. Nak bangun, nak qiyam, mengantuk sangat. Bacalah sekurang-kurangnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama. Yang kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang keempat, Allahumma ghafirli. Cukup tuan-tuan. Kata ulama, selepas itu mohonlah apa sahaja, nescaya Allah akan mustajabah lahu. Allah akan kabulkan. Bahkan pahalanya menyamai kita seolah-olah qiyam sepanjang malam. Itu paling minimal lah tuan-tuan. Jangan bangun, lepas tu tidur balik. Sedangkan Allah dah kejutkan sikit-sikit, sekejap bangun. Saya dah tak boleh lah tuan. Kadang-kadang dah bangun pukul 2, bangun pukul 3, terbangun begitulah. Maksudnya secara alaminya juga Allah nak bagi tahu kita kurangkan tidur. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan tanya pakar-pakar kesihatan. Dulu ada sahabat saya di Bukit Kapal ni namanya Dr. Nick. Dr. Nick. Tuan-tuan tanyalah para doktor, para kesihatan ini, bayi membesar ketika dia tidur. Sebab itu tuan-tuan, bayi bangun ngoceh-ngoceh sikit, nangis-nangis, kemudian dia tidur. Sebab apa? Dia nak membesar waktu dia tidur. Tuan-tuan, nak dah tua, umur 50 tahun, banyak lagi tidur. Nak besar macam mana lagi tuan-tuan? Saya ulang balik, bayi membesar waktu tidur. Kita ni nak besar mana lagi tuan-tuan? Tengah kuliah maghrib pun tidur. Bukan di sinilah disebab di sana. Walah senangilah turu. Maksudnya apa tuan-tuan? Nak besar mana lagi dah? Saya pun kadang-kadang confuse lah. Saya sendirilah tuan-tuan. Lebih kepada nasihat kepada yang daif, yang fakir ni. Kadang-kadang pergi ke kuliah-kuliah, rasanya kerusinya semakin mengecil ke? Aku yang makin membesar ni. Kok semakin sempit? Jadi jangan banyakkan tidur lagi lah. Baik, yang ketiga, yang ini yang susah sikit dah. Kata ulama, tadi kurangkan makan, banyakkan berpuasa. Yang kedua, kurangkan tidur, banyakkan qiyam. Yang ketiga, kurangkan bicaramu, banyakkan zikirmu. Tuan-tuan, bicara kita ni, kita dah bercakap umur 50. Kita ni makhluk sosial, berkomunikasi, bercakap je. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali kata, man kasura laghatahu kasura saqtahu. Itu sifir yang mudah tuan-tuan.
Man kasura laghatahu, barang siapa yang banyak berbicaranya, maka kasura saktahu, banyaklah salahnya. Ibarat kata budak-budak, banyak cakap banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa masuk api Melaka mah. Maka kita dah tua-tua takut, kita tahanlah, kita nak bicara apa pun kita tahanlah. Nafsu kita nak berbicara. Dan ulama menyatakan tuan-tuan, bicara ini bukan sekadar bil lisan, termasuk dah bil kitabah. Kadang-kadang kita dah tua-tua ni masih lagi nak komen ada sesuatu yang tak baik ke tak. Kita komen, you lah, ceraka lah anjir. Tu lah bahasa yang kesat. Agak-agak walaupun dia salah dan dia membaca komen kita, dia sakit hati tak tuan-tuan? Sakit hati. Kita tak pasal-pasal, hanya kerana kita marah perbuatannya, kita selagi tulisan ini tak terpadam, tak terdilit, tuan-tuan, tak pasal-pasal kita buat dosa kering. Maka kata ulama, tahan bicaramu, tahan lidahmu, tahan tanganmu untuk menulis, mengatakan sesuatu yang tak memberikan manfaat dan faedah padamu. Tuan-tuan, tahan je lah. Kita kadang-kadang sibuk lagi nak komen lagi, komen cukup dah. Tahan je. Dan lebih banyakkanlah zikrullah. Sebab di antara tanda-tanda takwa kita meningkat, tuan-tuan, sekarang ni Masjid At-Taqwa, Masya Allah, dah cantik dah nama dia. Tuan-tuan telah pergi ke Masjid At-Taqwa sejak masjid lama dulu. Imam pun masih ada lagi ni. Mantan imam kita kan. Dah 50 tahun, takkan takwa kita tak meningkat-ningkat, tuan-tuan. Kata Syekh Ibn Jauziyah, At-Taqwa salasa maratib, takwa itu 3 tingkatan. Yang paling basic, yang paling asas, takwa itu ialah khimyatul qalbi wal jawarih anil asami wal muharramat. Memelihara hati dan juga anggota badan daripada sebarang dosa dan sebarang perbuatan haram. Itu yang asas. Kita mampu pertahankan ini, naik lagi makam takwa kita, summa khumyatil anil makruhat, tinggalkan perkara makruh. Tuan-tuan, takkan dah 50 tahun takwa masih belum meningkat lagi. Naik makam takwa kita yang paling tinggi, kata Syekh Ibn Jauziyah, summa humyatil anil fuduli wa ma la ya'ni. Dia mampu memelihara daripada perkara halal tetapi berlebih-lebihan, al-fuduli wa ma la ya'ni, dan perkara-perkara yang tidak ada manfaat baginya. Tuan-tuan, maka ulama menggambarkan, mensyarahkan al-fuduli ada 3. Pertama, fudul fil kalam. Dia tak dosa, dia tak haram, dia tak makruh, tapi halal tetapi berlebih-lebihan pada percakapan. Al-fudul fil kalam. Yang kedua, al-fudul fi to'am, lebih-lebih pada makan. Halal tapi berlebih-lebihan, tuan-tuan. Dan yang ketiga, al-halal fil manam, tidur yang berlebih-lebihan. Fudul juga. Maka kata Imam Ghazali, wa iyyaka al-fudul fa innahu hisabahu yatul. Itu kita pegang, tuan-tuan, ya. Wa iyyaka al-fudul, sesungguhnya berlebih-lebihan pada yang halal, ketahuilah fa innahu hisabahu yatul, hisabnya pun akan berpanjanglah. Contohlah, tuan-tuan, ya, kita ada koleksi kereta, macam-macam koleksi kereta. Tak salah, tuan-tuan, kita beli daripada duit yang halal, sumbernya halal, bukan mencuri dan sebagainya, tapi berlebih-lebihan. Contoh, pastinya fa innahu hisabahu yatul. Orang lain ada satu kereta, satu kenderaan, dah dihisab, selesai. Kita satu lagi, Mercedes pula, BMW pula, basikal pula. Maka fa innahu hisabahu yatul. Jadi tuan-tuan, kena kurang-kurangkan al-fudul. Halal tetapi berlebih-lebihan,
Khususnya yang pada kali yang ketiga ini pada soal bicara. Bicara kita pun banyak berlebih-lebihan. Pasti hisabnya pun yatul, panjanglah hisabnya. Lebih baik tukar diam, bang diam ke bang. Alah dah penat dah ngomong. Menang lah. Maka dalam keadaan menang, diam, lebih baik zikrullah. Mudah-mudahan setiap detupan jantung, setiap tuan-tuan pergerakan nafas kita menjadi ibadah. Seiring dengan memperbanyakkan zikrullah. Kalau ikut tarikat satariyah tuan-tuan, sampai keadaan-keadaan kita dah biasa kan? Allah, 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 Allahu, Allahu, Allahu. Kita hunjamkan di dada kita zikrullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka setiap yang terjadi, setiap degupan jantung itu dah kita tahu dah Allah. Itu yang timbul Allahu, Allahu. Dia sebut hu. Dia dah sadar Allahu. Maka orang yang dengar hu. Padahal kalau Allah dah ada dalam dadanya dah. Allahu. Maka kalau basah lidah kita, segala apa perbuatan kita dengan zikrullah tuan-tuan, mudah-mudahan latah kita pun menjadi zikir. Ya, bila terkejut saja, subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Kan lebih baik daripada opocut, mak kau hijau. Yang tak ada maksud bahkan takut-takut tersembul perkataan yang di dalam kain ataupun yang di dalam hutan. Sebab ada satu peristiwa tuan-tuan ya, saya teringat dulu satu keratan akhbar utusan Malaysia. Ini kisah benar berlaku seorang petani di Kelantan. Lebih kurang tempatnya di Gua Musang lah tuan-tuan ya. Dia ada kebun getah. Bukan kebun getahnya, tetapi dia mengambil upah menurih getah kebun orang lain. Sebab dia kemiskinan, sanggup dia mengambil upah untuk menoreh getah yang pokok getah tuan punya getah itu bersebelahan dengan hutan. Orang lain tak berani nak ambil risiko tuan-tuan. Sebab apa? Kalau budak-budak zaman sekarang mungkin tak berapa faham. Kalau kebun kelapa sawit, tuan-tuan boleh turun selepas medang pukul 8, pukul 9 pun tak ada hal. Betul tak tuan-tuan? Tapi kalau kebun getah, biasa kalau kebun getah turun pukul berapa tuan-tuan? Orang Kedah kata subuh-subuh sepi'i. Orang Jawa kata isuk-isuk mereput. Letak apa nama? Torchlight, letak lampu kat sini. Waktu subuh tuan-tuan. Dalam gelap. Apa yang berlaku kepada petani yang mengambil upah menurut getah ni? Rupanya tanpa dia sedari, dia sedang dihendap oleh sang belang, harimau. Yang harimau tu punya besar tuan-tuan, tapak tangannya dah seluas muka dia. Dia hanya pegang pisau toreh saja, tak ada senjata lain. Apa yang berlaku tuan-tuan? Ini kisah benar yang dirakamkan dalam akhbar utusan Malaysia. Lama dah. Saya selalu cerita motivasi untuk galakkan zikrullah, cerita ni lah. Maka dalam hal keadaan begitu, tiba-tiba harimau nak menerkamnya oleh kerana kebiasaan yang ada di dalam mulutnya dan di dadanya ialah zikrullah, maka yang keluar ialah lafaz takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harimau belang tersebut tuan-tuan terkejut, Allahu Akbar. Bayangkan tuan-tuan. Maka harimau tersebut pun berlalu pergi, lari. Kerana apa yang keluar ialah lafaz kebesaran Allah. Cuba kalau yang keluar tu opocut, mak kau hijau. Apa yang berlaku kepada harimau itu tuan-tuan? Harimau itu pun Allahumma barik lana fima razaqtana. Pasal apa? Tak ada kegerunan, tak ada perkara yang boleh menyentaknya. Itu sebab itu kita kena kurangkan banyak bicara. Dah usia 50 usia senja ni, banyakkanlah zikrullah. Mudah-mudahan datang malaikat maut pun kita bukan terkejut lafaz kita, melainkan Allahu Akbar, Allah. InsyaAllah. Baik. Yang keempat,
kurangkan bermewah, banyakkan lagi bersedekah. Ya, maksudnya benda-benda aksesori ini dah cukup lah. Yang basic lah. Kadang-kadang masih lagi kita disibukkan lagi. Nak itulah ini, nak tambah itulah ini. Ya, nak sporty lagi, kenderaan dan sebagainya. Dah cukup dah. Duit itu habis kat situ je. Lebih banyakkanlah sedekah. Banyakkanlah infak fisabilillah. Itu kita lebih menabung sesuatu yang akan kita dapatkan. Yang kita belanjakan kat dunia, makan, minum, apa semua tu habis kat sini je. Tapi yang kita simpan masuk ke tabung-tabung masjid, tabung surau, tabung madrasah, itulah yang akan kita dapat di akhirat nanti. Ya? Baik, yang kelima, kurangkan bergaul, banyakkan beruzlah. Tuan-tuan, secara sunnatullah lagi, tanpa kita sedari, Allah dah ambil satu persatu rakan-rakan kita, rakan kelas kita. Tak percaya, tuan-tuan ceklah. Ya, rakan sekelas sekolah rendah, sekolah menengah, satu dah tak ada. Ya, dulu kita sibuk berkumpul, banyak bicara. Maksudnya Allah dah kurangkan kita untuk bergaul sesama manusia supaya kita lebih banyak ada masa dengan pencipta manusia, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah kurangkan dah. Dah 50 tahun tu lebih banyaklah menyendiri, beruzlah, berbicara dengan aku, bergaul dengan aku. Kau dah bergaul dengan manusia, manusia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, wes lah. Seolah-olah begitulah tuan-tuan. Ya? Baik, yang keenam, kurangkan mengeluh. Ya, banyakkan bersyukur. 60 tahun tuan-tuan, 50 tahun tu Masya Allah. Ya, saya ketika umur 40 tuan-tuan, tengok tuan-tuan umur 50 sampai ke tak sampai. Kita dah umur 50, tengok umur sahabat-sahabat Allah rezekikan panjang umurnya Masya Allah. Haji-haji umur 60, 70 sempat ke tak sempat. Aku umur 50 dah pakai tongkat, dah retek, dah begini susah. Agak-agak sempat ke tak sempat. Maksudnya tuan-tuan, dah kuranglah mengeluh. Ya, kalau Allah dah ambil sikit-sikit nikmat kesihatan kita. Ya, kenapa Ji? Alah, dengkulnya dah sakit lah Ustaz. Wajar dah Ji, dah pakai 50 tahun. Kereta pun kalau dah pakai 50 tahun, enjinnya redek. Dah leaking sana dah. Ya, tuan-tuan, dah tak ada smooth macam dulu. Ya, ini kita dah pakai 50 tahun. Saya teringat kata-kata Profesor Dr. Muhaya tuan-tuan. Apabila satu pasien dia mengeluh, sebelah matanya tak nampak, kabur. Dia mengeluh, dia kata Prof, kamu jangan hanya mengeluh sebelah mata yang Allah tarik nikmatnya. Yang sebelah mata yang masih sihat, kamu tak bersyukur. Lupa nak bersyukur. Kita sibuk mengeluh yang satu ni. Ya? Sepatutnya bersyukurlah masih ada lagi sebelah mata untuk kita memandang lagi. Alhamdulillah. Kan? Jadi tuan-tuan, jangan beletik kalau masih lagi kau ni dah daripada muda sampai ke tua. Bebel aja. Bersyukurlah tuan-tuan dapat isteri kuat membebel. Itu tandanya tuan-tuan masih lagi ada isteri. Cuba balik rumah ni, balik daripada masjid ni. Lah kau senyap. Lah rumah ni dah tinggal ya. Nanti akan tuan-tuan akan rindukan ya, mantan bekas isteri tuan-tuan. Ibu-ibu pun sama. Jangan mengeluh mempunyai suami yang asyik berdengkur. Krak-kruk. Bersyukurlah. Bila dengar dengkuran suami itu, tanda suami masih hidup. Tiba-tiba suami senyap je. Bang. Kan kebetulan. Nanti rindu, percayalah ibu, rindu satu hari dengkuran itu yang sudah sepi selama-lamanya. Jadi syukurilah, banyakkan bersyukurlah tuan-tuan. Jangan banyak mengeluh. Itu tanda Allah berikan lagi kita nikmat kehidupan. Panjangkan usia. Baik, yang ke-8 ni tuan-tuan. Yang ke-7 ni lagi istimewa dah. Ya, kata ulama, kurangkan aktiviti dunia, banyakkan aktiviti akhirat. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan, tak payah paksa. Sekali lagi, secara sunatullah, secara alami, secara natural,
Allah dah tarik perlahan-lahan kudrat kita, tuan-tuan. Dalam Al-Quran pun Allah dah rakamkan, tuan-tuan. Kita ni lahir lemah, tuan-tuan. Ya, seorang bayi lemah, nak mengangkat, nak masukkan nasi, nak makanan ke mulut kita pun kita tak mampu. Kita minta bantuan ibu ayah kita, pembantu. Betul tak, tuan? Nak makan pun tak larat. Kemudian Allah bagi kuat, lemah. Dan akhirnya kita kembali lemah. Maka sudahlah umur 50 tahun, 60 tahun masih lagi nampak aktiviti dunia. Ya. Contohnya waktu malam, lil ibadah, lil rehat, untuk antar maghrib ke isya kita niat i'tikaf di masjid. Kan cantik dah tu aturan Allah. Ini umur 50, 60 masih lagi sibuk lagi. Nak main futsal, nak main badminton. Kalau umur muda-muda dulu bolehlah buat lagi. Ini banyak berlaku nasihat doktor, tuan-tuan. Kita menentang sunnatullah, kita menentang fitrah. Akhirnya balik mandi, tidur terus. Pasal apa? Jantungnya sepatutnya dah kena rehat waktu malam, kena kerja kuat lagi dah. Terlebih kerja dah, over duty, tuan-tuan. Itu secara kesihatan. Secara alaminya, tuan-tuan, dulu kita boleh apa, tuan-tuan? Hebat. Cycling, riding, jogging, running. Apa lagi, tuan-tuan? Kalau pergi hutan, jungle trekking, abseiling, mount climbing, hiking. Kalau pergi laut, snorkeling, swimming, macam-macam kita boleh buat. Tapi dah tua-tua ni, paling-paling baring, berguring, mengiring, dying. Kulaan niring, napa tak kurihing. Tinggal gitulah, tuan-tuan. Dah tak boleh lagi nak cycling, tak boleh, nanti bengkak lututnya. Tak boleh dah, ing dulu dah, cycling, running. Ini ketentuan Allah dah. Allah nak kita baring, mengiring, paling-paling berguring, kemudian dying. Itulah, tuan-tuan. Maka banyakkan kerja akhirat, dah kena tumpukan kerja akhirat, zikrullah, banyakkan baca Quran. Itulah lebih daripada sibuk lagi hal-hal aktiviti duniawi. Baik, yang ke-8, kurang-kurangkanlah berhibur, banyakkanlah mengingati mati. Berhenti sebarang bentuk, sebarang maksiat, offline ke, online ke, dah cukup dah. Kita dah stop dah, tuan-tuan. Maksudnya dah beri waktu berhibur tu dah berlalu lah. Waktu kita berhibur, waktu berlalu dah. Sekarang ni waktu zikrul maut. Kata Syekh Abdul Latif As-Samarkandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, aktsiru zikrul maut hazzamil lazati. Memperbanyakkan mengingati kematian, hazamil lazati, memutuskan kelazatan. Masih lagi, tuan-tuan, kalau masih tak ingat kematian, tuan-tuan, sebab itulah orang nak buat macam-macam lagi dah. Masih lagi kejar dunia, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Sebab apa? Lupa bahawa mati itu bila-bila masa. Kan? Sebab apa, tuan-tuan? Malaikat maut dah semakin kerap mengunjungi kita, 70 kali sehari. Bayangkanlah malaikat maut, jangan bayangkan lagi speedman, aircon safe kat belakang, dah tak sempat, tuan. InsyaAllah kita azan dahulu. Azan dahulu, masuk azan dah. InsyaAllah. Tinggal 2 lagi, tuan. Subhanallah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, tinggal dua lagi tuan-tuan untuk kita lengkapkan soft landing lah. Ya. Yang kesembilan, kurangkan minta dah pertolongan kepada sesama manusia, lebihkan mengadu, mengeluh, merintih kepada yang maha kuasa. Sebab manusia ni tuan-tuan, ada yang mahu tapi dia tak mampu. Ada yang mampu tapi tak mahu. Betul tak tuan? Kita jumpa minta tolong, tuan tolong tuan, sekian tuan. Saya nak tolong tapi saya pun susah lah. Dia nak tolong, dia mahu tapi tak mampu. Ada pula yang kita jumpa, dia mampu tapi tak mahu. Minta batok tenan, carilah sendiri. Tuan-tuan. Maka mintalah kepada yang maha mampu dan yang maha mahu. Siapa tuan-tuan? Yang tak pernah menolak, yang maha mampu, yang maha mahu. Dia maha mampu dan maha mahu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Semakin kita minta, semakin dia suka. Itu tanda kita ingat padanya. Kalau dengan manusia, semakin kita minta, ingat kita cop duit apa ke? Toke balak pun bankrupt. Lama-lama merangkel juga tuan-tuan dia.
Tapi dengan Allah semakin kita minta, Allah lagi suka. Tanda kita ingat pada Allah. Kan? Jadi kita dah kurang-kurang lah, dah tak nak bersandar lagi kepada manusia yang ya, ada yang mahu tapi tak mampu, ada yang mampu tapi tak mahu. Jadi mintalah kepada yang maha mahu dan maha mampu, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang terakhir, yang ke-10, yang ini kalau masih ada kepada mereka berusia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, wallahu alam. Tak tahulah lagi nak kata apalah tuan-tuan. Iaitu watulil amal. Masih lagi berpanjang angan-angan. Kalau umur dah lebih umur 60 tahun, apatah lagi dah lebih usia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63, dah terlebih bonus lah. Adakah yang masih berusia 80 tahun? Ada kat sini 80 tahun? Wak, mbah. Masya-Allah, ya. Kepingin lah Ustaz, kaya umur Tun Mahathir 100 tahun. Umur Mahathir tuan-tuan itu bukannya jarang-jarang, itu dah kadang, jarang berlaku. Itu rezeki Allah bagi pada dia tuan-tuan. Jadi jangan lagi watulil amal, berpanjang angan-angan. Kata Imam Hasan Al-Basri, hidup kita ni hanya 3 hari. Semalam yang telah berlalu, kalau kita gagal mengisinya, rugilah kita. Hari ini yang sedang kita hadapi, alhamdulillah tuan-tuan sedang berada dalam majlis ilmu, dan esok yang belum pasti lagi. Kalau kita alhamdulillah dapat solat isyak, fardu isyak nanti, jangan rasa selamat, esok boleh lagi kita mampu tunaikan solat subuh, belum tahu lagi tuan-tuan. Jadi ada orang yang, sebab apa kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, orang yang berpanjang angan-angan dia akan melibatkan penyakit tambahan. Yang pertama, menangguhkan taubat. Yang kedua, tuan-tuan malas beribadat. Pasal apa? Nantilah. Menangguhkan ketaatan, menangguhkan ibadah. Yang ketiga, masih lagi akan ada penyakit hubud dunia, cintakan dunia. Dan yang keempat, rasa aman dengan dosa-dosanya yang lalu. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita renung-renungkan dan kita menjadi hamba yang benar-benar menjadi ahli qaryah Masjid At-Taqwa, menjadi benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sekian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yasma'. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada memperoleh ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang susah nak khusyuk. Ya Allah, walaupun kami dah berusia lebih 50 tahun, kami masih susah nak khusyuk dalam ibadah. Ya Allah, dan kami berlindung denganmu daripada walaupun kami dah berusia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, masih lagi belum puas-puas dalam mengejar nafsu. Ya Allah, dan kami berlindung denganmu daripada doa-doa yang masih lagi tidak diangkat, tidak dikabulkan olehmu. Ya Allah, Allahumma jam'na hadza jam'arhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu